Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang setia dan masih bersama di dalam channel ini. Rupanya, di sebalik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang berusaha untuk memantapkan semula ekonomi, berusaha untuk menjaga rakyat Malaysia, berusaha untuk menaikkan, membawa nama Malaysia di persada dunia. Akhirnya, masih ada serangan yang berlaku kepada Anwar. Saya tidak percaya kalau Anda tidak pernah mendengar gesaan untuk Anwar letak jawatan, gesaan untuk Anwar bubar parlimen, gesaan Anwar untuk um, digulingkan, ditumbangkan. Mesti kita pernah dengar berita sedemikian. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, satu perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 13 Oktober. Mungkin ini satu berita yang mendukacitakan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Namun, kita tahu Anwar Ibrahim tetap akan menjadi Perdana Menteri yang terbaik dan akan berusaha untuk menjaga dan membawa nama Malaysia di mata dunia. Adakah reformasi? Sembang saja, kata Kuli ataupun Tengku Razali. Wow. Mungkin ini adalah satu serangan baru kepada Anwar. Di dalam berita ini, tokoh veteran UMNO, Tengku Razali Hamzah, menyindir Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menurutnya tidak menunaikan janji reformasi yang dilaungkannya sebelum ini. Malah, Tengku Razali yang didakwa yang lebih mesra disapa sebagai Kuli mendakwa reformasi yang dilaungkan hanyalah kerana marah kepada bekas PM Dr. Mahathir. Adakah reformasi itu sembang sahaja, tertawa? Apa yang dilaungkan beliau dahulu hanya kerana marah pada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad kerana belasah dan tangkap beliau. Maka wujudlah reformasi dan orang ramai setuju dengan laungan ini. Maka keadilan patut diberi kepadanya. Tetapi mahu buat reformasi, lebih daripada itu belum pun dilakukan. Lihat sekarang apa yang Anwar buat. Katanya dalam wawancara bersama Malaysia Kini. Kuli mendakwa, walaupun sudah 2 tahun Anwar memimpin negara, reformasi tidak dilaksanakan dalam mana-mana undang atau peraturan. Pada 14 Mei, Anwar menepis kritikan berkenaan pelaksanaan reformasi yang perlahan dengan berkata, perubahan radikal hanya akan mencetuskan kemarahan dan rasa tidak puas hati. Katanya, sebab itu reformasi yang diperkenalkan oleh banyak negara di Eropah gagal. Berkaitan dengan kuasa AGC, Kuli antara lain berkata, kerajaan belum memisahkan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Saya tanya Anda semua, semula kuasa peguam negara dan pendakwa raya, apakah mesti peguam negara menjadi penasihat kepada kerajaan atau menjadi pendakwa di mahkamah pada masa sama soalnya? Saudara-saudara, berkaitan dengan ini Anda boleh lihat di dalam artikel Malaysia Kini bertarikh 13 Oktober. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang bertanya dan mungkin ada di kalangan Anda yang menonton video hari ini tertanya-tanya, rasa-rasanya siapa yang layak ataupun mungkin wajar untuk jadi Perdana Menteri yang seterusnya ataupun menjadi Perdana Menteri yang ke-11. Saudara-saudara, ada yang kata Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri yang ke-11 ataupun dalam kata yang lain boleh meneruskan penggal sebagai Perdana Menteri. Ada yang kata Mahathir pun tidak mustahil untuk jadi Perdana Menteri lagi, tapi masih relevankah tahun depan umur Mahathir sudah menjejak 100 tahun? Masihkah boleh Tun Mahathir untuk bergerak ke sana sini aktif sebagai ahli politik, apatah lagi sebagai Perdana Menteri? Muhyiddin Yassin pula rasanya pun boleh jadi PM.
Berkaitan dengan ini, akhirnya saya ada membuat satu tinjauan melalui channel saya. Saya membuat persoalan, siapa boleh jadi Perdana Menteri ke-11? Terdapat 4 pilihan yang saya sediakan. Dan yang pertama, Zahid Hamidi layak. Mempunyai undian sebanyak 23%. Dan yang kedua, Mahathir boleh sebanyak 7% undian. Yang ketiga, Rafizi Ramli sebanyak 61% undian. Dan juga yang keempat, Muhyiddin lagi sebanyak 9% undian. Berkaitan dengan ini, Anda boleh lihat di dalam community channel ini. Jadi saudara-saudara, di antara 4 pilihan ini, rupa-rupanya ramai yang mahu Rafizi Ramli untuk jadi Perdana Menteri. Makna kata, di dalam undian ini saja kita dah boleh ucap selamat tinggal kepada Mahathir dan juga kepada Muhyiddin. Kerana kita tahu, kedua-dua pemimpin ini adalah di pihak pembangkang, manakala Zahid Hamidi pula sebagai timbalan Perdana Menteri. Namun saudara-saudara, ini hanyalah tinjauan daripada channel ini. Anda kalau mempunyai komen berkaitan dengan ini, silakan komen di bawah, tiada masalah. Namun saudara-saudara, menurut Anda sekiranya Rafizi Ramli jadi Perdana Menteri, adakah beliau memang layak untuk memegang jawatan itu? Ataupun mungkin sepatutnya yang lebih relevan untuk menjadi Perdana Menteri adalah Zahid Hamidi kerana beliau memegang jawatan timbalan Perdana Menteri hari ini. Tuan-tuan dan puan, mungkin kita boleh kata Mahathir dah tak relevan. Dan faktor yang pertama, kerana usianya yang sudah menghampiri 100 tahun. Tahun depan masuk ke angka 100 tahun. Dan mungkinkah beliau tidak sudah relevan untuk bergerak ke sana ke sini untuk bekerja sebagai Perdana Menteri. Manakala Muhyiddin Yassin pula yang kini terlibat dengan kes mahkamah projek Jana Wibawa dan juga berkaitan dengan akta hasutan. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, menurut Anda perlu lagikah keempat-empat calon di dalam tinjauan channel ini untuk dibahaskan untuk jadi Perdana Menteri, ataupun sebenarnya jawapannya adalah satu, yaitu membiarkan Anwar terus menjadi Perdana Menteri, biarlah Anwar terus menjadi PM yang seterusnya bagi penggal yang seterusnya. Itu pun sekiranya kalau kerajaan PHBN kerjasama mereka sehingga PRU16 diteruskan, ataupun mungkin pada PRU16 nanti PH dan BN akan berpisah. Makna kata atau pendek kata, saudara-saudara, di dalam politik apa-apa pun boleh berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya Anda mempunyai komen berkaitan dengan siapa boleh jadi Perdana Menteri ke-11 ataupun the next Prime Minister, Anda rasa siapa, dan Anda boleh komen di bawah. Mungkin lebih ramai lagi calon di luar sana. Mungkin Nurul Izzah pun boleh. Mungkin juga Saifuddin Nasution, ataupun Tokmat Ismail Sabri untuk jadi Perdana Menteri lagi. Menurut Anda, apa komen Anda?